وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur dan puji kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan taufik daripada Allah, kita dapat dipertemukan lagi untuk sekian siang kalinya setelah kita tergandala lah pengajian kita kerana SOP yang ditetapkan bertujuan untuk menjaga keselamatan juga kesihatan masyarakat kita. Maka pada hari ini kita sambung kembali pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in pada muka surat yang ke-80 dah. Bawah sekali dah. Pada babun nikah faslun fil kafaah. Pada akhir dah bab ni, pada bukan akhir bab nikah panjang lagi. Cuma pada fasal ini pada muka yang ke-80, fa in adzinat fi tazwijiha biman zannathu kuf'an. Situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fa in adzinat fi tazwijiha biman zannathu kuf'an fabana khilafuhu sahha an-nikahu wa la khiyara laha litaqsiriha bitarkil bahthi. Kata pengarang, apabila wanita mengizinkan untuk dikahwinkan dengan lelaki yang dikiranya seimbang sekufu, dan ternyata tidak, tapi rupa-rupanya dak kufu, maka nikah sah. Nikah tu sah. Nikah tu tak sah. Serta tiada hak khiyar untuk wanita. Tapi boleh khiyar tak? Tak boleh khiyar, kerana kegegabahannya, kegabahan, kecuaiannya, cuai, meninggalkan penelitian terlebih dahulu. Okey. Sekarang ni pada masalah kalau dia izinkan wakil untuk menikahkan dia. Jadi perempuan tadi dia berizin. Fa in adzinat fi tazwijiha, kalau dia mengizinkan walinya untuk mengahwinkannya, biman zannathu kuf'an, dengan orang yang dia sangka kufu. Dia kata, tolong kau nikahkan saya dengan si fulang tu. Duduk ujung kapung. Nampak tak? Dia sebutlah orang tu, dia ingat ke kufu. Fabana khilafuhu, maka tiba-tiba nyata salah, menyalahi, rupanya dak kufu orang lelaki tu. Nampak tak? Ingat ke ada kereta Honda sungguh? Ada Honda, kata ada Honda rumah, punya Honda car. Ingat Honda benda Civic ke? Tak. Rupa Honda car rumah. Tu dah. Jadi nyata khilaf. Sah nikah. Nikah tu tetap sah. Okey, khiyar boleh ke tidak? Wala khiyara laha, dan tidak boleh khiyar bagi si wanita ni. Orang puan tadi tak boleh khiyar.
nak batal, nak minta Tok Qadi untuk memfasahkan. Berkhiyar ni maknanya untuk membatalkan nikah. Tak boleh. Tanya pula kenapa tidak boleh? Litaqsiriha, kerana kecuaian dia. Dia benda nikah ni bukan benda kerja sehari dua. Anda bahkan bukan kerja minggu, bulan, berbulan-bulan. Nampak? Jadi dia yang cuai. Cuai tu dari pihak dia. Sebab dia suruh nikah dan tetapkan nak nikah dengan orang tu. Pada sangkaannya kufu, rupa-rupanya tidak kufu. Maka tak boleh khiyar kerana cuai itu datang daripada pihak dia. La khiyara laha li taqsiriha bi tarkil bahthi. Kerana cuainya wanita tadi dengan meninggalkan berbahas, meninggalkan mencari-cari, meneliti. Dia tak teliti molek. Dia tak tengok semua, tak tengok betul-betul, tak tanya orang. Okey. Habis itu. Kemudian katanya na'am laha khiyarun in bana ma'iban au raqiqan wa hiya hurrah. Kata dia, tetapi wanita mempunyai hak khiyar jika lelaki tersebut ternyata cacat atau budak ni hamba, sedang dia orang merdeka. Walhal orang puan tadi orang merdeka. Jadi na'am ni haraf istidrak di sini, bukan haraf jawab. Istidrak makna dengan makna namun, tetapi. Betul lah, namun, tetapi laha khiyarun, boleh bagi perempuan tadi khiyar in bana ma'iban, jika nyata lelaki yang dia sangka kufu tadi ma'iban, ada cacat. Lelaki tu cacat, ada aib. Ni cacat mana ni? Cacat yang maib di sini, aib yang merujuk pada aib yang tidak nampak lah. Nampak kalau cacat dengan maksud dia tu tempang ke, tak ada tangan, hak tu bukan tak boleh tahu. Dah, tentu dia tahu dah. Ni contoh ada sakit apa? Sopok. Ada sakit mana lagi? Rupanya ada penyakit unnah. Lemah tenaga batin. Barang tak jadi. Dah. Jadi hak tu mana tahu? Nak tahu kan orang tak boleh tahu tu. Tahu-tahu lepas nikah. Nampak tak? Jika nyata aib boleh fasah. Au raqiqan, atau ternyata lelaki tadi hamba. Jadi hamba pun kadang-kadang tengok pada zahirnya boleh jadi dia berlagak macam orang merdeka, tapi dia hamba. Jadi hak tu kita faham di sini benda yang zahirnya, kalau benda itu tidak dianggap kecuaian, contoh gini, aib hak dalam, contohnya dia ada penyakit sopok pada mana ke, ataupun ada penyakit kudih yang menyebabkan tak boleh duduk sekali, maka benda itu benda yang orang tak boleh nak tengok. Mana kalau orang tengok pun benda ni payah untuk dikenal pasti, yang tidak dianggap kecuaian. Hak tu boleh khiyar. Tapi setara tadi kufu tak kufu, hak tu boleh tengok, boleh tanya orang dia ni kerja mana, keluarga dia orang mana, nasab dia macam mana, hak tu boleh tanya orang. Tapi kadang-kadang benda melibatkan aib ni benda yang tersembunyi, maka ketika itu kata laha khiyarun in bana ma'iban aw raqiqan, ataupun nyata lelaki tadi hamba, wahiya hurrah, walhal perempuan itu hurrah, perempuan itu orang merdeka. Tak boleh lah. Takkan nak tok lelaki hamba, dia orang merdeka. Habis itu tatimmatun. Jadi tatimmatun ni saya cadanglah, fikir-fikir kata kita lakoh sikit lah. Sebab dia tak terlibat sangat dan tidak sesuai diperbincangkan secara terbuka begini. Jadi orang nak tahu tu kena buat mari musangking IOI ke mari rumah. Saya basuh harap je, hak Melayu saya tak terang lah. Sebab benda ini benda yang tidak sesuai lah untuk dibuat kuliah umum. Okay? Jadi kita akan start soal 82 tu. Kita baca hak Arab aja. Tatimmatun yajuzu lizawji kullu tamattu'in minha bima siwa halaqati duburiha walau bimasib dhriha aw istimna'in biyadiha la biyadihi wa in khafa az-zina khilafan li Ahmada wala iftidad. Bukan iqtidad tu, iftidad. Baik kira tu lah. Bukan qaf fa.
wala iftidad bi usbu'in, wa yusannu mula'abatu zawjati inasan, wa alla yukhalliyaha 'anil jima'i kulla 4 layalin marratan bila udhrin, wa an yataharra al-jima'a waqta as-sahri, wa an yamhula litanzila idza taqaddama inzaluhu, wa an yujami'aha 'inda al-qudumi min safarihi, wa an yatatayyaba lil ghashayan, wa an yakula kullun walau ma'al ya'si 'anil walad bismillahi Allahumma jannibhi syaitan ma razaqtana. Allahumma jannibi syaitan. Tak ada hak tak? Jannibi syaitan tak? Ke jannibhi? Itu jannib benar. Allahumma jannibna syaitan ma razaqtana. Di sini Allahumma jannibi syaitana ma razaqtana. Dalam hak kita ni Allahumma jannibi syaitan ma razaqtana wa an yanama fi firashin wahidin. Situ. Jadi antara adab di sini dia masukkan fasal berkaitan dengan adab-adab persetubuhan lah. Maka sunatlah baca macam biasa hak kita maklum, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan mimma razaqtana, hatta dia kata bagi orang yang memang tak ada anak sekalipun, yang putus asa daripada anak pun. Nampak tak? Walaupun orang tu memang dia tak boleh anak, memang tahu dah dia memang tak akan dapat anak, ataupun puang dia expired date dah. Tak ada boleh buat. Potong kerak dah orang ni. Jadi baca sunat juga baca doa tu. Wa ayyanama fi firashin wahid, dan bahawa bertidur suami isteri ni pada satu hamparan. Mana tidur sekali. Jadi benda ini sebenarnya kenapa Islam cerita juga. Dia sebenarnya penting juga untuk adab-adab yang berkaitan dengan suami isteri ni. Pertamanya kerana antara maqasid syarak ialah untuk mengekalkan manusia itu. Nampak tak? Mengekalkan manusia itu, nasal, keturunan itu berkekalan supaya dapat mengimarahkan bumi. Antara hifzun nafsi termasuk daripada itu ialah menjaga bahawa kekalnya keturunan manusia, dan nak melahirkan keturunan mesti keturunan yang baik. Maka ada untuk dapat anak tu diajar. Kata begitu ajar juga. Ni maknanya secara Islam bukan melihat sesuatu perkara itu dari sudut negatif. Ni kata benda ni ajar pendidikan seksual. Dalam Islam dia tu ada, tapi bukan dengan apa yang dibayangkan oleh orang barat. Apa yang dibayangkan oleh orang-orang yang orientalis dan orang-orang sekular, bukan. Tapi dengan cara bagaimana menjaga adab, apa yang perlu dibaca, ketika mana yang perlu dibuat. Benda itu semua menjamin supaya lahirnya keturunan-keturunan yang baik dalam masyarakat. Adam ni kalau juga menjamin kepada kesejahteraan dan berkekal rumah tangga. Jangan ingat makna benda main-main. Kadang-kadang di mahkamah itu antara puncanya masalah ni, hak bercerainya, antara puncanya masalah ni. Zaman sekarang pun lagilah jelas. Nak orang tu terkenal, artis dan seumpamanya, berlaku masalah gini, tubik ramai dah luar mahkamah tu reporter. Ahli pemberita ramai dah cerita pak ni. Habis dah benda hak tidak patut tahu oleh orang ramai pun habis, seluruh Malaysia, seluruh dunia tahu cerita. Padahal benda tu tak patut disebarkan. Benda masalah berkaitan dengan rumah tangga. Okey. Jadi kita ambil pada muka surat 82 tu, wattaqawi lahu bi adwiyatin. Hak ni hak apa ni, hak apa nama yang rasanya sesuai kita bacalah. Wak tahap-tahap akor tu kena mari jumpa sendiri ya. Budak musaking IOI. Apa dah? Saja je maknanya benda itu benda yang maklum belaka dah Okay. Kata dia wattaqawi bi adwiyatin mubahatin biqasdin salihin ka'iffatin wa naslin wasilatun li mahbubin falyakun mahbuban fima yadhharu qalahu syaikhuna. Menggunakan obat-obat kuat, obat-obat kuat bersetubuh yang diperbolehkan penggunaannya,
dengan tujuan baik, dengan tujuan baik. Misalnya kesucian jiwa, kesucian jiwa. Dapat kita terjemah kita. Dan mendapatkan keturunan adalah menjadi wasilah sesuatu perbuatan yang disukai, maka hendaklah hal itu disukai juga. Terjemah disukai. Benda itu hukum makna haruslah diperbolehkan. Menurut yang zahir, menurut pandangan yang zahir sebagaimana dikatakan oleh guru kita Syekh Ibn Hajar. Okey. Sekarang ni masalah dia sebut sebab apa? Sebab mungkin orang nak tanya apa hukum dah. Kata dia wattaqawi lahu bi adwiyatin mubahatin. Perbincangan ulama daripada dulu bincang apa hukum taqawi, panggil guna obat kuat lah untuk tujuan bersetubuh ni, dengan bi adwiyatin mubahatin, dengan obat-obat yang harus, tapi biqasdin salihin. Jadi ada dua syarat disebut itu. Pertama, mesti bahan itu harus dan bahan itu tidak memudaratkan. Jadi kalau tengok mana-mana iklan, banyak iklan waktu lah hak obat orang lelaki dah beli pun lelaki lah. Jaga-jaga, kadang-kadang obat ni bahaya sebab bahan tu bahan yang membahaya. Betul lah kalau saya guna jadi jadi sekejap jadi. Contoh, jadi lepas tu tak jadi, lepas tu mati terus. Jadi jangan percaya. Hak Tuhan buat ni guna cara hak semula jadi lagi baik daripada bahan-bahan kimia yang bahaya. Ni banyak orang tengok muka kadang Allah macam-macam. Orang jual tu bukan orang lelaki apa orang. Tak ada malu-malu dah sebut benda hak uduh-uduh dalam kain sebut belaka. Jadi benda itu benda tak sangat tidak baiklah tu. Kalau pihak berkuasa patutnya kena panggil orang gitu. Nampak tak? Merosakkan masyarakat. Jadi benda-benda yang sebelum ini orang tak berani sebut, jadi berani. Biasa dah jadi. Jual pun biasa dah. Maka dia kata, pertamanya adwiyah mubahah, obatan yang harus. Yang kedua, biqasdin salihin, dengan tujuan yang baik, tujuan yang betul. Ini juga satu. Ni kadang-kadang budak-budak sekolah beli obat tu buat benda. Budak universiti beli buat tu benda, dah jual, kata tak apa dik boleh pakai benda tak ada. Benda ini yang menyebabkan berlaku masalah-masalah sosial dan masyarakat. Nampak tak? Masalah sosial masyarakat. Jadi kalau orang hak berumur dah ataupun orang hak perlu, tak apalah. Tu tengok yang qasdin salihin, mesti ada tujuan yang baik, tujuan betul. Contoh ka'iffatin, seperti iffah. Iffah ni nak menjaga kesucian diri. Makna apa? Nak menjaga iffah, menjaga maruah. Iffah ni menjaga maruah. Menjaga maruah. Luahlah maksud iffah tu. Di sini terjemah benda tu. Kesucian. Jadi menjaga diri. Maknanya kadang-kadang ya kalau menyebabkan isteri tidak dapat apa yang dia nak, menyebabkan berlaku perkara-perkara yang tidak sepatutnya, itu tak boleh. Sebab itu qasad, tujuan yang baik itu dikira boleh berubat. Wa naslin, untuk mendapatkan anak, untuk dapat anak boleh, berubat untuk dapatkan anak. Dia itu wasilatun limahbubin wattaqawi lahu wasilatun. Berobat itu dikira wasilah, itu jadi khabar. Wasilatun lahu, menjadi wasilah limahbubin, kepada perkara yang disukai, perkara yang diingini. Jadi berobat itu tujuannya apa? Tujuan untuk mendapat benda yang baik, dapat anak, untuk menjaga maruah diri, untuk menjaga kesejahteraan rumah tangga. Menjaga diri, kesejahteraan rumah tangga, dapat anak, itu benda yang syarak suruh. Jadi cara yang menghasilkan benda itu juga hukumnya falyakun mahbuban, maka hendaknya hukumnya samalah. Disunatkan juga dan digalakkan. Boleh. Jadi hak sakit je berubat ni. Hak tak sakit dosa lah terang-terang, nampak. Fi ma yadhhar, pada pandangan yang zahir,
daripada nas-nas para ulama Syafi'iyah, daripada para ulama, makna pada hukumnya kita hukum gitulah. Al-wasailu hukmul maqasidi, bagi wasilah itu hukum maqasid. Matlamat dan tujuannya baik, maka wasilah tersebut dihukumkan baik jika wasilah itu tidak melanggar syarak. Qalahu syaikhuna, berkatakan dia oleh guru kami Syekh Ibnu Hajar. Kemudian katanya wa yahrumu 'alaiha man'uhu min istimta'in jaizin, haram bagi isteri menolak sang suami melakukan istimta' yang diperbolehkan. Ni juga ni bagi orang perempuan pula ni. Orang perempuan ni haram. Wa yahrumu 'alaiha, haram ke atas perempuan, man'uhu, menghalang suami, min istimta'in jaizin, daripada mengambil keseronokan yang harus. Makna untuk berseronok dengan isteri hak haruslah. Iaitu selain daripada dubur tak boleh lah. Dubur dengan maksudnya liwat tak boleh. Selain daripada itu tak ada masalah. Jadi benda hak dibenarkan harus, perempuan tu kata malam ni saya tak ada mood bang, awak tidur luar. Masalah kat pejabat ni. Orang tu lelaki nak, orang puan halang, hukumnya haram perbuatan tu. Jaga molek. Nampak, walaupun nampak orang perempuan tu rajin, jaga anak, bersih rumah, jaga rumah semua, masak nasi, nanak semua sekali, tapi bab benda tu dia dak tunduk kepada kehendak suami dia, dosa juga. Dosa juga. Sebab itu orang puan ni dia kena tahu mana yang kewajipan yang asal dia, mana kewajipan ataupun perkara-perkara yang dibuat atas kerelaan dan atas betul adab. Yang pertamanya khidmat daripada suami tu. Nampak tak? Ni kadang orang lelaki bosan, dia pun pergi cari tailor. Nampak tak? Nikah dengan orang lain, nikah sepadan. Ni PKP tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Kerana tak boleh pergi, adalah orang buat helah pula, buat sindiket dalam ni. Jaga tu sindiket tu. Sindiket. Sindiket nikah tailor tapi buat dalam. Awak dalam. Panjanglah cerita tu. Jadi benda itu semua ya, sebab sebelum ni sempadan muka boleh pergi. Tak ada. Dia pun lama dah kenal dengan hak pejabat tu, ajak pergi lari. Nikah luar sepadang. Dalam ni tutup sepadang tak boleh. Tak boleh nikah dalam tak sah. Ya. Tak boleh. Tu tak boleh tu. Apa dia tak boleh tu, dikira dalam kawasan perwalian, bukan wali sana. Tak boleh. Nak kata wali hakim tak boleh, tak boleh. Ayah dia ada. Ayah dia ada. Apa? Ayah dia ada. Waktu orang nakut lagi. Apa dah? Waktu ke takut je tu. Ni kalau ada wali cukup syarat belaka, tak ada benda lah. Cuma dak heboh lah, senyap-senyap. Dah kalau gitu tu boleh daftar biasa je, tak payah perlu ambil sara hak luar pun. Ayah ada, saksi boleh cukup 2 orang, suami dah boleh menikah ya. Tapi takut ya boleh boleh ada ayah tu hak. Jadi bukan kena pergi sepadang ni, wali nak lari pada wali betul ni. Jadi hak tu jadi takut tak kabur ke hak tua. Nampak? Ya. Habis. Mana tadi? Dia kata haram tolak. Wa yukrahu laha an tasifa li zawjiha aw ghairihi imra'atan ukhra li ghairi hajatin. Makruh bagi isteri menyebut-nyebut sifat wanita lain kepada suaminya atau orang lain tanpa ada hajat keperluannya. Nampak? Dia kata sini makruh bagi isteri, wa yukrahu laha an tasifa li zawjiha, dia menceritakan dan mensifatkan kepada suaminya, au ghairihi, atau selain suaminya, mana-mana orang lelaki lain lah, imra'atan ukhra, orang perempuan lain. Dia cerita pasal kawan dia ni comel gini-gini, dia cerita depan suami dia. Kenapa dihalang tu?
Kerana sebab takut boleh menyebabkan, yelah orang lelaki ni dia pun khayar, takut minat waktu. Dah, kalau tujuan nak suruh nikah tak apa. Dia cerita kawan dia, tujuan nak suruh nikah. Itu sebab tu dia kata li ghairi hajatin. Jika tiada hajat, tak ada hajat apa-apa, cerita. Tak, cerita pasal kawan dia, cerita hak tak patut ceritalah. Ni berkaitan sifat fizikal ni. Sifat fizikal. Balik dia cerita ke suami dia. Maka mintu boleh menyebabkan orang lelaki tadi takut berlaku maksiat dan seumpamanya. Tapi kalau ada hajat, tujuan supaya lelaki dia tadi nak menikah dengan saing dia. Contohlah payah nak cari gitu. Isteri cerita pasal perempuan lain nak suruh nikah. Abang saya nak cerita seorang ni. Apa? Nak suruh nikah dengan dia. Dah 1000 nak cari seorang, payah gitu. Jadi tanpa hajat tak boleh, kerana bimbang dia dapat membawa kepada perkara-perkara yang maksiat. Okey. Kemudian katanya walahul wat'u. Kita ada semayang jenazah tak? Lepas pada isyak, ke buat sebelum isyak? Lepas main isyak. Walahul wat'u fi zamanin ya'lamu dukhula waqtil maktubati fihi wa khurujahu qabla wujudil ma'i wa annaha la taghtasilu aqibahu wa tafutus salatu. Suami diperbolehkan menggauli pada waktu di mana ia mengetahui bahawa telah masuk waktu solat fardu serta waktu telah habis sebelum didapat air, juga pada waktu di mana ia mengetahui bahawa isteri tidak dapat mandi setelah digauli dan waktu solat menjadi habis. Ini masalah perkaitan. Apa kaitan benda ini dengan ibadat? Apa yang berlaku? Dia kata, tengok, dari segi hukum, walahul wat'u fi zamanin, boleh bagi suami wati bersetubuh fi zamanin ya'lamu dukhula waqtil maktubati fi, yang dia tahu akan masuk waktu semayang dalam tu. Makna dia perbuatan dia tu bersetubuh tu sebelum masuk waktu, tapi akan berlanjutan sehingga masuk waktu. Apa? Nak masuk waktu dah contohnya. Kalau masuk waktu dulu, lepas tu dia buat dan menyebabkan habis waktu, itu tak boleh. Sebab kewajipan semayang dah wajib. Contoh, garik masih dah ambil garik lah. Garik pendek. Garik isyak. Pak pendek sangat. Bukan awak isyak pula. Tu isyak nak sabah pula. Garik isyak. Jadi berlakunya sebelum maghrib. Dalam tu akan masuk waktu. Kemudian ya'lamu dukhula waqtil maktubati fihi wa khurujahu, dan akan keluar qabla wujudil ma', keluar waktu tersebut sebelum didapati air. Jadi bila selesai, sebelum dapat air untuk mandi, waktu habis dah. Wa annaha la taghtasilu aqibahu, dan dia perempuan tadi tak akan sempat mandi selepas pada tu. Laki lah, perempuan laki tak boleh nak mandi sebab waktu sempit. Wa tafutus salatu, lalu semayang akan jadi luput. Contoh, jadi mulanya sebelum garik, sebelum maghrib, lepas tu selesai-selesai, habis nak akhir waktu maghrib, yang mana kena cari air dan perlu pada waktu masa mandi. Kalau cari air mandi habis waktu, hukumnya tak dosa. Nampak? Hukumnya tak berdosa. Lepas tu walahu watu. Sebab apa? Sebab dia berlaku perkara itu sebelum kewajipan sembahyang wajib kat atasnya, iaitu sebelum masuk waktu. Jadi wati atau persetubuhan tu persetubuhan yang harus, bukan persetubuhan yang haram. Persetubuhan yang harus, maka berlaku benda perkara harus sehingga ambil masa, sekira-kira habis waktu itu kalau mandi, hukumnya tidak berdosa. Bukan nak suruh buat ni, jangan tebel lah, waktu banyak lagi, buat genda garik isyak. Nampak tak? Contoh. Jadi yang tak bolehnya ke mana? Masuk waktu maghrib dah. Maghrib contoh, waktu lain pun samalah. Cuma kerana maghrib ni pendek. Masuk waktu maghrib dah, baru dia buat, padahal tak semayang lagi. Itu tak boleh tu. Kalau dia buat sekejap, tak apa, sekejap je.
5 minit je. Nampak? Contohnya, hak ni hak laju ni, touch and go ni. Nampak? Jadi sekejap aje. Tu tak apalah, dia yakin boleh semayang dalam waktu. Tapi kalau dia mula lepas masa waktu, habis waktu, tu tak boleh. Haram. Sebab apa? Sebab kewajipan semayang telah wajib masuk sebelum dia buat perkara tadi. Dan benda itu menyebabkan dia terluput semayang. Faham tak? Jadi waktulah saya rasa sesuai untuk kita sebut berkaitan ni. Kita masuk pada tajuk seterusnya. Faslun fi nikahil amati, muka surat 83. Fasal tentang menikah budak wanita. Fasal tentang menikahi budak wanita. Budak wanita ni bukan budak kecil, bukan kanak-kanak, iaitu hamba perempuan. Hamba perempuan. Hamba, bukan budak tu budak kecil. Hamba perempuan, itu maksud budak wanita. Menikahi budak wanita, yakni hamba. Nikah dengan hamba. Apa hukumnya? Haruma li hurrin walau aqiman aw aisan minal waladi nikahu amatin li ghairihi walau muba'adatan illa bi thalathati syurutin. Lelaki merdeka walaupun akim. Akim tu mandul. Atau ais telah mati pembuahan spermanya. Begitu. Ais ni maknanya orang tak ada harapan boleh anak lah. Orang tak ada harapan boleh anak. Dia sebut tu. Adalah haram mengahwini budak amah, yakni hamba perempuan milik orang lain. Walaupun amah muba'adah, walaupun hamba separuh, hamba muba'ad, kecuali memenuhi 3 syarat. Ini juga kalau dari segi masalah ni pun kuranglah sikit kepentingan. Sebab apa? Sebab masalah isu hamba ni tak ada dah zaman sekarang ni. Secara umum boleh kita kata gitulah. Cuma mungkin ada perkara-perkara tersebut yang boleh kita istimbat atau dapat kefahaman, memanglah sebab antara hukum fiqh ni yang kadang-kadang kaedah itu boleh kita dapat daripada masalah-masalah sebegini. Dan kalau ada masa satu lagi berlaku peperangan, akan ada balik hukum hamba. Nampak tak? Akan ada balik hukum hamba ni. Jadi sebab itu ulama tak buang. Ulama tidak membuang perbincangan tentang hamba ni sebab benda ni boleh berlaku. Kalau berlaku balik peperangan dengan orang kafir, berlaku tawanan, maka berlakulah hamba. Kalau tidak ditetapkan oleh ketua kerajaan untuk dijadikan hamba. Okey, dia kata haruma li hurrin, haram bagi orang merdeka walau aqiman. Ta'mim tu, orang merdeka walaupun orang merdeka itu aqim, mandul. Au aisan minal wala, atau putus asa daripada anak. Aisan ni makna putus asa pada anak, memang tak boleh anak dia. Nampak tak? Contohnya apa ni? Dia punya sperma dia tu, batu dia tu kena potong lah contohnya. Tak sebab sakit ke dan seumpamanya. Memang tak boleh anak. Walaupun begitu haram nikahu amatin, menikah dengan amah, menikah dengan hamba perempuan. Hamba mana? Li ghairihi, hamba bagi selainnya. Hamba bagi selainnya. Dah kalau hamba dia tak payah nikah lah, sebab dia boleh istimta' gitu dah. Jadi hamba orang lain boleh menikah tak? Tak boleh. Walau muba'adhan, ni ta'mim bagi amah. Hamba orang lain, hamba itu walaupun muba'adhah, walau hamba separuh, hamba sebahagian. Jadi hamba muba'ad ni ialah hamba yang sebahagian dirinya merdeka. Contoh, 2 orang, kita dengan saing kita milik seorang hamba. Kita dengan saing kita pakat beli seorang hamba puang. Contohlah. Tak kira muba'ah ni ada belaka puang lelaki, tak kira. Kita dengan kawan kita beli seorang hamba secara berkongsi. Maka kita pun nak merdeka bahagian kita. Jadi hamba ni dipanggil hamba separuh. Sebab bahagian kita merdeka, tapi bahagian kawan kita ada lagi. Jadi kalau sebelum ni dia kerja sehari-hari, rumah kita sehari, rumah kawan kita sehari, makna bahagian hak kerja rumah kita tu dia free. Dia boleh cari kerja sendiri, kumpul duit untuk dia. Tapi dia statusnya masih satu hamba.
al-'abdu 'abd walau yabqa dirhamun. Hamba tetap jadi hamba walaupun tinggal 1 dirham sikit tak bayar. Walaupun 1 dirham tak bayar, dia tetap hamba. Jadi boleh tak menikah? Walaupun tinggal sikit muba'at ni, tak boleh juga. Nikah dengan hamba illa bi thalathati syurutin, kecuali dengan 3 syarat. Ni syarat nikah hamba. Jadi syarat dia ketat sikitlah. Sebab asalnya orang merdeka dia kena menikah dengan merdeka. Nak menikah hamba ni kena syarat ketat. Dia tak mampu menikah dengan orang merdeka. Dia bimbang kalau tak nikah menyebabkan jatuh dalam maksiat. Ahaduha bi'ajzin amman tasluhu litamattu'in walau amatan aw raj'iyatan li'annaha fi hukmi az-zawjah ma lam tanqadi 'iddatuha bidalilit tawaruthi bi'alla yakuna tahtahu syai'un min dhalika. Syarat pertama, keadaannya tidak mampu, keadaan lelaki tadi, hurrin tadi, tidak mampu mendapatkan wanita yang patut ditamattu' sekalipun berupa amatnya, hamba perempuannya, atau isteri yang tengah berada dalam tolak raj'inya. Dalam erti tidak memiliki yang 2 hal ini, kerana wanita dalam tolak raj'i selama belum habis iddahnya adalah dihukumi seperti halnya isteri dengan dalil masih adanya saling mewaris. Dia terjemahan tu dia ubah dah struktur ayat asal. Tapi supaya nak senang faham. Okey, tapi terjemah tu betul lah tu. Okey. Syarat pertama apa dia? Syarat pertama, seorang yang merdeka nak menikah dengan hamba, ahaduha bi'ajzin, lemah, tak mampu menikah dengan orang merdeka. Bi'ajzin amman tasluhu litamattu'in, dengan lemah, tak mampu untuk menikah dengan perempuan yang soleh, yang boleh untuk tamattu', yang boleh untuk dipergauli. Tak boleh nak nikah dengan perempuan yang tak boleh dipergauli, tak boleh. Walau amatan, walaupun perempuan tu amah. Contoh dia amah, dia tak ada amah. Kalau contohnya dia ada amah, lepas tu nak nikah dengan amah lain pula, tu tak boleh lah. Sebab ada dah orang yang boleh dia layak untuk dia tamattu'. Walau amatan aw raj'iyatan, ataupun perempuan raj'iyah, bini yang dalam tolak raj'i. Bini tolak raj'i ada, tak boleh lagi nikah. Tak boleh nikah dengan hamba lagi, sebab masih ada bini walaupun bini tu kena tolak raj'i. Kenapa? Li'annaha fi hukmi az-zawjiyah, kerana raj'iyah tadi, perempuan yang dalam tolak raj'i, dia masih dihukumkan seperti hukum isteri. Dia masih ada lagi kait gitu, tak putus-betul lagi. Nampak tak? Tak putus-betul lagi. Malam tanqadhi iddatuha, selagi mana tidak habis iddahnya. Selagi mana tak habis iddah, perempuan tolak raj'i ini masih dihukum macam isteri. Pada sebahagian perkara lah, pada perkara lain tak boleh. Ni kena faham ni. Orang kata tolak, lepas tu boleh setus-setus. Tak boleh. Tak boleh, kena jaga. Nampak tak? Nak setus-setus ke mana tak boleh. Dari segi masalah bersama, masalah tu tak boleh. Nampak? Dia kata tak apa, duduk sikit-sikit. Tak boleh. Kena jaga. Nak rujuk mula. Nak rujuk semula. Okey. Malam tanqadhi iddatuha, selagi mana tidak habis iddahnya. Bidalilit tawaruthi, dengan dalil berlaku waris mewarisi. Perempuan dalam iddah raj'i, dia boleh mewarisi harta tok laki dia kalau tok laki dia mati. Atau kalau dia mati, tok laki boleh mewarisi harta dia. Itu dalil bahawa perempuan dalam iddah raj'i ini masih ada hubungan. Sebab apa? Sebab lelaki tadi dia boleh rujuk balik isteri dia. Selagi mana dah habis iddah boleh rujuk balik, maka dia tidak dibenarkan untuk menikah dengan perempuan lain. Bi alla yakuna tahtahu syai'un min dhalik, dengan bahawa tidak ada di bawah perintah lelaki tadi, di bawah lelaki tadi sesuatu pun daripada demikian itu. Dia tak ada perempuan, tak ada bini hak merdeka pun tak ada, amah pun tak ada, hak tolak raj'i pun tak ada. Barulah ada cukup syarat pertama, iaitu dia tidak mendapati perempuan yang boleh dia menikah di perkalangan orang-orang perempuan yang merdeka, kerana dia lemah untuk cari. Itulah bi'ajzin amman tasluhu litamattu'in.
wala qadiran ala nikahi hurrah wallahu taala a'la wa alam. Sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.